GAP2, pembacaan getah muda dan matang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin bin Ismail daripada Pejabat Disda Daerah Hulu Terengganu. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai amalan pertanian baik, iaitu GAP2 yang bertajuk pembacaan bagi getah muda dan matang. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita kenal dahulu jenis-jenis baja. Okey, baja ada 3 jenis, iaitu baja jati, baja campuran dan baja sebatian. Okey, baja jati ialah baja yang mengandungi satu unsur nutrien dan ianya berbentuk hablo dan debu. Okey, seterusnya baja campuran. Baja campuran ialah baja yang mengandungi lebih daripada satu unsur baja jati dan ianya dihasilkan melalui proses fizikal. Okey, yang terakhir adalah baja jenis sebatian. Baja sebatian ialah baja yang mengandungi lebih daripada satu unsur baja jati dan ianya dihasilkan melalui proses kimia. Ini adalah contoh baja sebatian Trisda 4. Pokok getah memerlukan baja sebagai sumber makanan untuk proses pembesaran, kerana baja mengandungi sumber nutrien yang diperlukan pokok getah. Okey, sebelum membaja, kita hendaklah memastikan kebun dalam keadaan bersih daripada sebarang rumpai. Seterusnya kita beralih kepada faedah ataupun kebaikan apabila kita membaja. Okey, yang pertama, meningkatkan kandungan nutrien dalam tanah. Kedua, mempercepatkan pembesaran pokok. Ketiga, memendekkan tempoh keremajaan pokok, di mana pokok getah dapat ditoreh seawal usia 4 tahun setengah. Okey, keempat, dapat meningkatkan hasil lateks dan kayu getah. Kelima, mempercepatkan kanopi, seterusnya mengurangkan pertumbuhan rumpai. 6. Mengelakkan serangan penyakit pokok getah. Yang terakhir, merangsang pemulihan kulit baru selepas ditoreh. Seterusnya kita beralih kepada kesan pembajaan bagi pokok yang dibaja dan pokok yang tidak dibaja. Okey, bagi pokok yang dibaja, kebesaran pokok subur, pokok dapat ditoreh lebih awal, pokok sihat dan kurang berpenyakit, serta mendapat pendapatan lebih kerana pokok dapat ditoreh lebih awal. Okey, manakala bagi pokok yang tidak dibaja, pertumbuhan pokok terbantuk. Okey, seterusnya lewat dapat ditoreh kerana ukur lilit pokok belum mencapai lilitan 45 cm. Pokok mudah dijangkiti penyakit kerana tidak mempunyai cukup nutrien. Seterusnya rugi kerana pokok tidak dapat ditoreh lebih awal. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis nutrien dan fungsinya terhadap pertumbuhan pokok getah. Bagi jenis nutrien nitrogen, fungsinya adalah untuk memberi warna hijau pada daun, menggalak pertumbuhan daun dan mempercepatkan pembesaran pokok getah. Bagi sumber nutrien jenis nitrogen ialah urea dan amonium sulfat. Tanda-tanda kekurangan nutrien jenis nitrogen ialah daun berwarna hijau pucat dan kemudiannya bertukar menjadi warna kekuningan. Bagi nutrien jenis fosforus pula, fungsinya adalah untuk mempercepatkan pengeluaran akar. Sumber nutrien fosforus ialah CIRP, iaitu Christmas Island Rock Phosphate. Tanda kekurangan nutrien jenis fosforus ialah permukaan bawah daun berwarna perang dan ianya bermula daripada hujung daun. Seterusnya, nutrien jenis kalium, fungsinya adalah untuk mempercepatkan pembesaran pokok dan menambahkan kekuatan pokok. Sumber nutrien jenis kalium ialah muriat of potash ataupun MOP. Manakala tanda kekurangan nutrien jenis kalium ialah bahagian tepi daun akan bertukar menjadi warna kekuningan. Seterusnya, nutrien jenis magnesium, fungsinya adalah untuk membantu proses tumbuhan membuat makanan, iaitu proses fotosintesis, serta sebagai ejen pembawa nutrien jenis fosforus daripada akar ke bahagian lain tumbuhan. Okey, sumber nutrien bagi magnesium ialah keserat. Manakala tanda kekurangan nutrien jenis magnesium, ianya akan memberi kesan pada ruang antara orak daun bertukar warna menjadi warna kuning pucat dan kelihatan seperti tulang ikan. Kita pergi kepada teknik pembajaan getah muda. Okey, untuk getah muda, pihak Disda mempekerjakan baja Disda 1
kepada pekebun kecil bagi ansuran 1 hingga 4. Okey, untuk kandungan nutrien yang dipadankan dari Sure LGM, iaitu Lembaga Getah Malaysia, 10.7% nitrogen, 16.6% fosforus, 9.5% kalium dan 2.4% magnesium. Untuk suketan baja, 1 pot tin susu pekat manis kandungannya sama dengan berat baja 350 gram. Terdapat beberapa kaedah pembajaan bagi getah muda. Yang pertama, teknik tabur, iaitu tabur dalam bulatan di sekeliling pangkal pokok sehingga pokok berumur 15 bulan, iaitu selepas pokok ditanam. Seterusnya, jejari bulatan, iaitu antara 15 hingga 60 cm mengikut umur pokok. Seterusnya, cakar sedikit tanah. Tujuannya adalah supaya pokok cepat meresap dan mengurangkan pemeruapan baja. Selepas umur 15 bulan, baja ditabur sepanjang lorong tanaman kecuali 60 cm daripada pangkal pokok. Pembajaan juga perlu dilakukan mengikut peraturan. Pembajaan mestilah pada jarak 30 cm daripada pangkal pokok. Kadar baja risda 1 bagi umur pokok 8 bulan ialah 136 gram atau 2/5 pot. Untuk pembajaan getah matang, pihak Risda membekalkan baja Risda 4 kepada pekebun kecil bagi ansuran 5 hingga 6. Kandungan nutrien yang ada dalam baja Risda 4 ialah 10% nitrogen, 6% fosforus dan 21% kalium. Untuk pembajaan getah matang, sesuai dilakukan dalam tempoh 100 hari selepas ranggasan daun kerana penyerapan nutrien paling aktif dan dilakukan 1 hingga 2 kali setahun. Jika membaja 2 kali setahun, pembajaan kedua tidak lewat daripada bulan Jun. Seterusnya, teknik membaja pokok getah matang mengikut topografi kawasan. Bagi kawasan tanah rata, beralun dan bersih daripada rumpai, baja ditabur di seluruh kawasan kecuali 60 cm daripada pangkal pokok. Jika terdapat rumpai di kawasan dada, tabur baja di sepanjang lorong tanaman sahaja selebar 3 hingga 3.5 meter. Bagi kawasan bukit berteres, tabur baja rata-rata di kawasan teres sahaja kecuali 60 cm daripada pangkal pokok. Bagi kawasan jenis berpasir pula, elok dilakukan 2 atau 3 pusingan setahun bagi mengelakkan larut desak. Bagi kawasan jenis tanah liat, pembajaan 1 kali setahun adalah sudah memadai. Bagi pembajaan di kawasan kerosakan angin, kepadatan daun dikurangkan bagi mengelakkan patah dahan disebabkan oleh angin dengan mengurangkan kandungan baja nitrogen. Akhir kata, sekian saja daripada saya perkongsian mengenai amalan pertanian baik, iaitu GFP 2 yang bertajuk pembajaan bagi getah muda dan matang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.